Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tajuk 1.7 Sistem Pengajian bagi Sesebuah Organisasi. Okey, maksud definisi dia, bayaran secara tetap yang dibayar oleh majikan kepada pekerja yang menyumbang tenaga. Maksudnya majikan ni dia akan bayar secara tetap. Bayaran secara tetap tu gaji lah. Dia akan bayar kepada pekerja yang dah menyumbang tenaga kat syarikat dia tersebut. Okay, tujuan pengajian ni dia ada 3. Pertama, menarik pekerja berkhidmat dalam organisasi. Yang kedua, mengekalkan pekerja yang berpengalaman. Yang ketiga, memotivasikan pekerja. Okey, kita bagi kepada sini. Sistem pengajian ni dia ada 2 bahagian sebenarnya. Yang pertama gaji kat atas tu, yang kedua ialah faedah. Okey, kita bagi kepada gaji dulu. Gaji pula dia terbagi kepada 3. Iaitu gaji asas, upah dan allowance. Kita pergi pada gaji asas dulu. Okey, gaji asas ni ialah gaji yang diterima oleh pekerja tanpa melibatkan sebarang pembayaran tambahan seperti allowance, bonus, komisen dan lain-lain. Maksudnya gaji yang diterima oleh pekerja ni gaji yang ditetapkan. Maksudnya gaji yang dah ditetapkan oleh majikan tanpa bayaran tambahan. Dia tak ada allowance, dia tak ada bonus, tak ada komisen. Gaji tu memang dah ditetapkan. Okey. Gaji asas akan dibayar mengikut perjanjian pekerja yang telah dibuat antara pihak majikan dan pekerja. Maksud dia, majikan dia akan bayar gaji asas tu kepada pekerja setelah dia telah tunaikan janji dia seperti mana yang dia telah janji sewaktu dia diterima bekerja kat syarikat tersebut. Okey, itu yang kedua iaitu upah. Upah merupakan bayaran yang dibayar kepada pekerja berdasarkan tempoh jam bekerja atau mengikut hari bekerja. Maksud dia kat sini, bayaran upah ni dia bukan bayaran yang tetap tau. Kalau gaji kan dia bayaran tetap. Upah ni dia tak dibayar mengikut hari. Dia dibayar mengikut hari ataupun dibayar mengikut jam. Contohnya macam sebulan gaji seseorang tu 500. Okey. Walaupun dia dah kerja 10 hari ke 30 hari ke, tetap dia dapat 500 sebab 500 gaji asas. Tapi upah ni lain. Upah ni dia dibayar mengikut hari ataupun dia mengikut jam. Contohnya dia sehari tu dia dapat RM2, tu upah dia. Okey. Boleh faham kat situ. Biasanya upah ni dia kira kerja overtime. Okey, allowance pula. Allowance ni dia bayaran tambahan yang akan dibayar oleh majikan kepada pekerja. Pemberian allowance ni bergantung kepada jenis jawatan yang disandang. Maksudnya allowance ni bayaran tambahan kepada pekerja yang jawatan dia lagi tinggi lah. Jadi untunglah siapa yang jawatan tinggi dia dapat allowance yang tinggi lah. Okey, kita pergi kepada faedah. Faedah ni ada 12 jenis. Kita bagi yang pertama iaitu caruman KWSP. Caruman KWSP mewajibkan caruman dibuat oleh majikan sebanyak 20% dan pekerja 11% setiap bulan. Maksudnya majikan ni dia wajib menjadikan kemudahan caruman KWSP. Jadi majikan tu dia perlu mendaftar gaji bulanan setiap pekerja tu ke dalam caruman KWSP. Gaji tu akan dicarum. Carum tu maksudnya bayaran setiap bulan ke dalam akaun caruman KWSP. Jadi majikan tu dia perlu buat caruman tu dia perlu melakukan caruman setiap gaji dia tu sebanyak 12% dan pekerja pula 11% setiap bulan. Okey. Caruman perkeso. Caruman perkeso mewajibkan pihak majikan mengambil insurans papasan pekerja iaitu caruman majikan 1.25% dan pekerja 0.5%. Okey, maksud dia kat sini kejap majikan tu dia wajib ambil insurans papasan dekat insurans papasan pekerja tu dekat perkeso.
Okey, dari segi peratus pula, dia perlu membayar pegeso sebanyak 1.25%. Okey, kalau pekerja 0.5%. Itu je, dia lebih kurang macam kepada SP. Tu. Okey, komisen. Komisen maksudnya ganjaran yang diberikan kepada pekerja yang dalam terlibat jualan. Jualan komisen bergantung pada jumlah jualan. Maksudnya majikan tu dia akan bagi ganjaran pada pekerja yang bekerja tu dia terlibat dalam aktiviti jualan. Maksudnya pekerja tu dijual dekat satu tempat ataupun dekat media sosial ke. Lepas tu jumlah komisen tu dia bergantung kepada jumlah jualan yang dia dah jual pada hari itu. Okey. Yang keempat, pinjaman kewangan. Maksud dia faedah yang disediakan oleh perniagaan mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan. Maksudnya nak pinjam kewangan ni dia perlu mengikut faedah yang disediakan oleh perniagaan tersebut. Dan dia perlu ikut syarat-syarat dia supaya tidak berlaku penyelewengan. Okey, kita pergi pada tempat penjagaan anak-anak. Kemudahan penjagaan anak di tempat kerja yang disediakan. Maksudnya pekerja ni contohlah dia bawa anak-anak dia. Jadi majikan ni dia menyediakan tempat penjagaan anak supaya dia boleh jaga, supaya ada seorang tu lah menjaga anak dia kat situ. Jadi tak boleh risaulah. Okey. Lepas tu yang berapa ni satu. Yang keenam, kemudahan penginapan. Tempat tinggal oleh majikan kepada pekerja. Maksudnya majikan ni dia akan menjadikan tempat tinggal kepada pekerja yang dah macam tak ada rumah lah. Majikan ni dia perlu menjadikan tempat tinggal kepada pekerja itu. Okey, yang ketujuh, kemudahan keselamatan. Penyediaan alat keselamatan dan persekitaran kerja yang selamat supaya pekerja tidak terdedah pada sebarang risiko. Maksudnya majikan ni dia perlu mengutamakan keselamatan kepada pekerja dan perlu memastikan persekitaran pekerja selamat supaya pekerja ni dia tak ada stres untuk kerja kat situ ataupun mengalami sebarang risiko lah. Supaya dia tak ragu-ragu nak bekerja kat situ. Okey. Yang ke-8, kemudahan cuti. Kemudahan akan diberikan kepada pekerja mengikut tahun perkhidmatan merangkumi cuti tahunan, cuti sakit dan cuti rehat. Maksudnya majikan ni digalakkan beri cuti kepada pekerja yang betul-betul memerlukan cuti. Contohnya macam cuti tahunan kan. Cuti tahunan tu masuk cuti sekolah, cuti hujung tahun, cuti sekolah. Cuti sakit tu, cuti maksudnya pekerja tu sakit ke apa kan. Okey, majikan tu bagilah cuti. Okey. Insurans berkelompok. Majikan membayar premium kepada syarikat insurans untuk melindungi majikan dan pekerja. Maksud dia kat sini, majikan ni dia akan bayar insurans. Insurans tu majikan tu dia akan bekerjasama dengan swasta dan pegeso. Maksudnya nanti pekerja tu kalau dia ada risiko pasal diri dia, nanti majikan tu dia akan menjadikan insurans berdasarkan dua kemudahan itu, iaitu swasta dan pegeso, supaya dia dapat dilindungi. Okey. Kemudahan perubatan. Faedah perubatan dan penjagaan kesihatan yang dibagi majikan. Maksudnya setiap majikan yang ada syarikat tu dia perlu ada satu tempat untuk berubat. Maksudnya dia perlu ada sistem perubatan kat situ. Contoh kalau pekerja dia tiba-tiba sakit kat situ, jadi majikan tu dia akan bawalah pekerja tu ke satu tempat untuk dirawat. Okey. Beasiswa pendidikan. Bantuan kewangan kepada pekerja untuk melanjutkan pelajaran. Contohnya macam pekerja ni dia masih belajar ataupun dia nak bagi latihan khusus ke tempat lain. Jadi majikan ni dia perlu menyediakan bantuan kewangan. Ini macam dekat sekolah kita lah.
ada beasiswa kan pada siapa yang layak. Lepas tu yang terakhir bonus tunai. Penghargaan yang dibayar secara tunai kepada pekerja pada akhir tempoh tertentu. Maksudnya bayaran terakhir lah pada pekerja yang dah tamat kontrak dekat pekerja tu, dekat tempat kerja tersebut. Tu maksud dia. Lepas tu kita pergi kepada faktor penentu sistem pekerjaan. Dia masuk dekat sini, faktor tu dia nak tentukan macam mana dia nak bayar gaji tu pada seseorang. Okay, dia ada 6. Kita pergi pada pertama, iaitu kemampuan organisasi. Faktor pertama, organisasi yang mempunyai kedudukan wang yang kukuh. Maksudnya kalau wang dia orang tu banyak ke, yang dia tak turun ke, mesti gaji, nak menentukan gaji tu senang lah. Nak bayar gaji kepada pekerja tu senang lah. Lepas tu F2, faktor yang kedua, memberi lebih banyak ganjaran pekerja. Bila wang dia orang dah banyak, jadi dia orang kalau dah bayar gaji mesti dah, maksudnya dia orang dah bayar gaji. Lepas tu mestilah dia orang nak bagi banyak ganjaran sebab duit dia orang dah banyak kan. Syarikat dia orang dah maju. Ganjaran akan diberikan lah kepada pekerja. Okey. Lepas tu kita pergi pada bentuk dan jenis tugas. Fakta pertama, pekerja yang menjalankan tanggungjawab akan diberikan ganjaran yang lebih tinggi. Maksud dia pekerja tu dah jalankan tanggungjawab yang besar dalam syarikat tu kan. Jadi majikan tu memang baik hati, dibagilah ganjaran yang lebih tinggi. Contoh macam gaji naik ke, jawatan dinaikkan ke, macam tu lah. Lepas tu kita pergi pada undang-undang dan peraturan kerajaan. Kerajaan berkuasa menentukan kadar ganjaran minimum. Maksudnya majikan ni perlu ikut kerajaan tu. Kerajaan dia dah tetapkan kadar ganjaran minimum, kadar untuk bayar gaji tu, majikan perlu ikut. Sebab ini arahan kerajaan. Lepas tu kita pergi pada ganjaran yang dibayar oleh pesaing. F pertama, itu fakta pertama. Majikan akan memberi ganjaran yang setara atau lebih tinggi berbanding ganjaran yang oleh pesaing. Maksudnya majikan ni akan beri ganjaran yang lebih tinggi supaya dia dapat bersaing dengan ganjaran yang diberi oleh pesaing. Dia nak lawan lah. Kalau macam pesaing tu maksudnya syarikat lain, dia nak bayar lebih tinggi supaya pekerja tersebut berkenan untuk bekerja situ. Lepas tu F2, skim ganjaran yang menarik akan memotivasikan dan menggerakkan pekerja untuk berkhidmat bagi mengelakkan pusing ganti kerja. Maksud dia kat sini, maksud pusing ganti pekerja ni ialah peratusan kaki tangan pekerja kat syarikat tersebut dia tidak ada. Maksudnya hubungan pekerja dekat syarikat tersebut tu dah tamat, lepas tu majikan tu dia cari orang baru. Okay, itu maksud dia. Kalau tak faham boleh cari kat Google kalau boleh. Yang ke-5, permintaan dan penawaran buruh. Okey, permintaan dan penawaran buruh menentukan kadar upah di pasaran. Maksud dia nak menentukan gaji buruh ni dia berdasarkan upah. Itu je. Lepas tu faktor lokasi. Sistem pengajian dipengaruhi oleh kos sara hidup setempat, kedudukan geografi kawasan dan risiko lokasi serta kemudahan infrastruktur. Maksud dia sistem pengajian ni dia mempengaruhi juga dari segi kedudukan geografi kawasan. Kalau contoh tempat kerja tu kat kawasan yang tinggi ke kan, lepas tu risiko lokasi dia boleh menyebabkan ramai pekerja kat situ boleh risau, dan kemudahan infrastruktur yang berkurang kat dalam tempat kerja tersebut. Dia mempengaruhi juga. Itu menyebabkan sistem pengajian ni jadi sukar lah untuk majikan
memberi gaji kepada pekerja tersebut. Okey, kita pergi pada yang terakhir, iaitu akronim. Akronim ni saya buat untuk 12 jenis faedah yang saya dah terangkan tadi. Akronim ialah 2 kamera 4K telah isa bagi bonus kepada Pak An. Saya ulang, 2 kamera 4K telah isa bagi bonus kepada Pak An. Maksud 2 kamera tu ialah 2 cawangan yang iaitu cawangan KWSP, cawangan Perkeso. 4K 4 kemudahan. Kemudahan perubatan, kemudahan cuti, penginapan dan keselamatan. Telah, maksudnya tempat penjagaan anak-anak. Isa, insurans berkelompok. Bagi biasiswa pendidikan. Bonus tunai lah. Kepada komisen Pak An pinjaman kewangan. Ingat ni akronim ni, 2 kamera 4K telah isa bagi bonus kepada Pak An. Sampai di sini sajalah video saya untuk kali ini. Sebelum saya akhiri, saya nak minta maaf kalau video saya ni ada kurang dari segi nota yang tidak menarik, pendengaran saya tidak lancar, gagap-gagap ke apa ke. Saya minta maaf. Jadi saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.